Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya sekarang ni tak nampak siapa yang view, so not sure how we can interact. Sekejap beri saya sedikit masa nak tengok viewer. Dia tak ada dekat page ni. Sekejap ya. Sebentar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, First of all, saya nak perkenalkan diri saya dahulu. Ramai yang tak mengenali saya. Nama panjang saya Muhammad Dalif Gaus bin Muhammad Anwar, atau boleh panggil saya Dalif sahaja. Saya telah berada di dalam industri halal, bekerja di dalam industri halal lebih daripada 7 tahun mungkin. Saya pun tak ingat dah lama sangat dah. Okay. Saya sekarang berkhidmat di HDC, Halal Development Corporation. Saya rasa ramai yang mengenali agensi HDC ni, sebuah agensi kerajaan yang mana ketika ini di bawah MEA, ketika ini dan mungkin akan ada perubahan. Saya berkhidmat untuk unit halal consultancy. Okay. So terus kepada kita punya tajuk pada hari ini. Okay, saya sekarang ni sebenarnya tak biasa sangat bercakap seorang-seorang ni. Tapi, yelah kan, we are doing it virtual. So I am very much welcome. If you have any questions, campak je dekat dalam tu. I can view them and I will read them. So let's kita jadikan sesi kita pada hari ini interaktif. Sebab kalau cakap seorang-seorang ni kadang tak best juga kan. Let's make it more interactive. Okay, so tajuk kita pada hari ini adalah industri halal pasca pandemik COVID-19. Okay, so semua sudah tahu, sedia maklum, masing-masing pun terkurung dalam rumah. Saya sendiri pun rambut pun tak terurus. Tapi yelah, ini adalah satu consequences lah kalau kita dah terkurung dalam rumah dan kita pun support apa kerajaan arahkan agar semua duduk di rumah. Semua fahamlah situasi sekarang. Okey, berkenaan dengan industri halal, terus kepada industri halal, impak ketika ini dan akan datang. So jelas situasi yang berlaku sekarang ni memberi impak yang signifikan kepada ekonomi, bukan sahaja dekat Malaysia, malah satu dunia.
banyak perniagaan yang terhenti ya. Sekarang ni dah lebih sebulan ya, dah lebih sebulan terhenti. Sekiranya perniagaan atau penghilangan dapat dijalankan pun essential services yang sedang berjalan ketika ini pun perniagaan-perniagaan ini adalah terhad ya. Semua sedia maklum berkenaan dengan kekangan-kekangan yang dihadapi. Sebilangan industri makanan hanya mampu bergantung kepada servis penghantaran seperti Grab, Foodpanda dan sebagainya. Bagaimana pula dengan contoh-contohnya restoran-restoran yang hanya beroperasi di rumah kan, walaupun tak ada sijil halal, ataupun yang beroperasi secara food truck, banyak kekangannya. Walaupun boleh bergerak, tapi tak semestinya mesti bisnes itu berjalan dengan lancar ya. Tambah-tambah pula orang pun dah tak banyak nak order makanan ya. Okey, kemudian sebilangan industri makanan. Okey, bagi pengilang serta pengeluar makanan pula, demand susut secara mendadak, dan terjadi pula lambakan supply atau oversupply. Kita ambil contoh pasaran petroleum contohnya. Sekarang lebih kepada demand tu dah jadi banyak. Supply tu dah lagi banyak daripada demand. So kalau sesiapa yang pergi isi minyak, bukan semua orang lah boleh pergi isi minyak kan, siapa yang pergi isi minyak tu, dia boleh tengoklah harga minyak memang jatuh jauh berbeza. Saya beberapa minggu yang lalu pergi isi minyak, penuh tak sampai RM50. So saya ada juga laporan, saya bacakan sedikit dekat sini ya, yang saya dapat daripada kementerian. Sebentar. Okay. Contoh-contohnya ya, laporan dari akhbar The Edge. Poultry farming slow down due to lower prices and supply. Even ladang-ladang ternakan pun yang membekalkan ayam makan pun impact dia turut. Walaupun semua orang makan pada ketika ini, kan? Patut kalau dikirakan makanan tu tak menjadi masalah lah bagi pengeluar-pengeluar kerana semua orang makan, tapi masih juga perbezaan impact orang keluar makan, apa yang orang makan tu memberi impact secara menyeluruh lah. Kemudian salah satu lagi impact dia, dah bila demand tak banyak, bisnes pun dah slow, mampu ke syarikat-syarikat yang kecil, SME dan mikro ni bertahan? Saya adalah beberapa kawan yang mempunyai bisnes. Mereka menghadapi masalah yang besar dan ada yang terpaksa memberhentikan pekerja dan sebagainya. Saya rasa benda ni semua dah sedia maklum. Setiap hari kita baca macam-macam dekat dalam Facebook, dalam akhbar yang kita terima, Instagram, Twitter dan sebagainya. Sektor pelancongan paling terjejas pada waktu ini. Dan ianya juga memberi impak yang besar kepada contohnya restoran-restoran halal yang menyediakan makanan, banquet, ataupun biasanya banyak yang makan lah, banyak yang berkenaan dengan F&B yang terjejas teruk kalau kita nak ikutkan yang berkenaan dengan halal ni. Kemudian pengeluar produk penggunaan juga, produk consumer goods ni juga turut terjejas melalui demand yang menurun impak berkenaan dengan situasi sekarang ni. Dalam jangkaan, okey, rasa-rasanya pada 28 hari bulan nanti, 29 lah nanti, bila kita punya MCO ni selesai, agak-agaknya semuanya kembali ke normal ke tidak?
Ha? Saya tak rasa yang kita semua industri itu sendiri akan kembali normal. Ya. Hanya PKP sahaja yang akan mungkin akan ditamatkan. Kita tak ada kata putus lagi ya. Benda ni dipantau secara berterusan. Ya, kalaulah contohnya PKP ini ditamatkan, ya, saya tak rasa yang precautious, ya, the precaution measures yang akan ditetapkan bila tamat nanti tiada. Dia akan ada panjang dia punya regulation ya yang akan keluar arahan-arahan ya. Paling tidak pun yang paling tidak adalah social distancing ya, penjarakan sosial. Tak boleh dekat. Bila sebut penjarakan sosial ni ceritanya kalau dekat restoran tu macam mana kan nak makan dalam restoran dining in ada isu ke tidak? Macam mana nak attract more customers akan impact dekat situ. Okey, proses kembali ke asal akan beransur-ansur lah. Tapi kalau beransur-ansur pun makan masa yang lama. Mungkin paling tidak pun setahun. Kalau setahun lah. So, apa yang saya nampak adalah selagi kita tidak temui vaksin untuk COVID-19 ni, selagi itulah kita akan berhadapan dengan situasi pandemik ini. Pergerakan juga akan terhad. Ya, orang pun trend pun akan berubah. The lifestyle akan berubah. Orang kebanyakan lah majoriti tak akan lagi berminat untuk pergi tempat-tempat yang orang kerumun. Contohnya ialah pasar raya ataupun mall, restoran-restoran, orang cuba elakkan kerana itu akan menjadi salah satu trend. Salah satu trend orang tak nak lagi dah. Saya sendiri pun tak nak lagi dah dan saya pasti anda semua tak nak lagi berada di dalam crowd yang ialah lebih bahaya. Okay, sebenarnya agak awkward sikit saya bercakap seorang-seorang dekat depan kamera. Tapi, yelah tak apa, kita share sahaja apa yang berlaku ketika ini. Okay, to be honest, situasi yang berlaku sekarang ni, apa respon industri? Apa respon sepatutnya? Let's be honest, buat masa ni kita tak ada immediate response. Kita tak ada immediate punya bantuan daripada kerajaan untuk bisnes-bisnes halal. Maksud saya kita belum ada lagi bantuan-bantuan secara khusus untuk sektor halal dalam mempertahankan bisnes masing-masing di saat COVID-19 ini. Ya, tak ada lagi. Semua bantuan yang ada pun akan disalurkan melalui satu channel sahaja, iaitu prihatin. Tak ada orang kata keutamaan diberikan kepada halal atau tidak halal, apa semua yang tak ada berkenaan dengan halal. Semua adalah satu saluran sahaja, tidak ada keutamaan diberikan. Bermakna bantuan tetap ada tapi bukan utama untuk halal lah. Dan okey, itu satu. Kemudian pula apa lagi yang perlu diambil kira oleh business people di saat yang getir, di saat yang mencabar ini okey, apa yang saya boleh cadangkan kepada industri halal, pemain-pemain industri halal, kita boleh gunakan bantuan-bantuan yang sedia ada. Maksud saya bantuan yang kerajaan dah beri sebelum pandemik ini lagi. Contohnya saya pada HDC sendiri, saya tahu ada bantuan-bantuan yang disediakan untuk industri halal. Kita bincang sikit lagi apa yang available dekat HDC lah dan juga other agencies yang ada. Okay. Dan apa tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan sekarang ataupun apa okay, let's talk about the impact, the immediate
response that the industry should do. Apa yang respon yang segera sepatutnya dilakukan oleh syarikat-syarikat yang punya halal. Okay, we've been talking a lot about halal assurance system. Semua orang faham, pemilik sijil halal semua faham berkenaan dengan halal assurance system. Saya nak buka sekejap halal assurance system. Okay, dalam halal assurance system ni ada beberapa komponen yang saya rasa semua ingat. Kita ada documentation, and then control measure. Okay. Okay, jap. Saya baca semula. Kita ada keperluan untuk documentation, control measure, corrective action, non-compliance, contamination, traceability. Itu adalah few of the components in the halal assurance system. Tapi bila kita baca semula, requirement dalam halal assurance system ni, dia lebih kepada nak jaga situasi dalam halal tu. Dia lebih kepada implementation of control measure ni lebih kepada tertumpu kepada apa yang dah ada sahaja. Mungkin saya rasa lepas ni industri halal perlu lihat lebih jauh lagi daripada apa yang guidelines masa kini, guideline yang telah sedia ada sekarang ni. Mungkin saya rasa sepatutnya industri halal, pemain jangan tunggu authority ataupun JAKIM untuk enforce benda-benda macam ni. Kita sebagai pemain industri halal perlu lebih ke hadapan. Saya rasa orang perlu lihat kepada risk management, crisis management di saat-saat ini. So di sinilah pentingnya crisis management plan. Belum ada lagi dalam halal, tapi saya tahu ada beberapa syarikat halal yang telah establish dia orang punya crisis management plan. Okay, ada soalan apa plan HDC dalam industri halal lepas COVID ni? Okay, sekejap lagi saya jawab. Okay, saya nak cakap sikit berkenaan dengan crisis management plan untuk syarikat-syarikat halal. Okay, kalau lihat balik syarikat-syarikat yang ada GMP ataupun kita fokus kepada syarikat yang ada HACCP lah kebiasaannya. Atau syarikat-syarikat ni diorang ada krisis, kebanyakannya, tak semua, kebanyakannya ada crisis management plan. Crisis management plan ni dia fokus kepada perkara-perkara macam ni lah, benda-benda yang tidak dijangkakan. Pada kebiasaannya crisis management plan ni dia fokus on kebakaran, fokus on accidents, apa semua, benda-benda yang di luar jangkaan. So, saya rasa tibalah masanya crisis management plan ni pun perlu incorporate halal element into it. Saya juga pernah ada pengalaman dalam membantu syarikat berkenaan dengan crisis management untuk integrate apa yang dah ada crisis management tu berkenaan dengan halal. Halal ni bila sebut crisis je untuk satu syarikat tu bukannya sekadar pandemik ni sahaja atau bisnes tersekat. Bila sebut crisis management untuk halal, contohnya bila syarikat tu difitnah, dia kata orang lah, contoh dalam social media, syarikat A yang menghasilkan produk halal, tiba-tiba ada SMS ke, ada WhatsApp, teks ke mengatakan syarikat ni tak halal. Bila muncul satu teks macam tu, automatically dia akan impact sebab dia orang tak, kita faham lah macam mana all this social media works, and then WhatsApp semua orang main forward je, lepas tu percaya. Dia orang just baca one line, lepas tu percaya. So itu eventually akan impact kepada businesses. Ada soalan, apakah perbezaan antara crisis management plan dengan risk management plan? Well, it depends. It depends on the company lah. Crisis management plan ni it's for crisis. For example macam kebakaran, benda-benda yang kalau kita fikirkan jarang berlaku lah, but this is a crisis, lebih kepada perkara-perkara yang besar, memberi impact yang besar. Risk management plan ni dia lebih kepada focus area. Kalau untuk halal ni apa yang saya boleh nampak, saya
tak pasti dalam industri halal semua dah ramai yang ada ke belum, cuma saya terlibat untuk beberapa projek saja. Risk management plan ni dia lebih khusus kepada halal critical control points, ya, the possibilities, perkara-perkara yang mungkin berlaku ketika accidents ketika dalam production punya proses. Itu risk management plan. Whereas crisis management plan ni macam saya cakap tadi, macam social media, kena fitnah dekat social media. So macam mana brand reputation jatuh. Dekat situ itu fokus crisis management plan ni. Saya rasa itu penting buat masa ni. Selain daripada itu, contoh pandemik, benda-benda yang tak disangkakan, bisnes semua diarahkan berhenti ataupun terhad macam keadaan sekarang. So apa plan syarikat dalam untuk menangani isu ini apa semua. Kebanyakan syarikat apa yang saya dengar, apa yang saya discuss apa semua, dia orang terpaksa ambil langkah macam immediate punya action lah. So tak sempat untuk berfikir panjang apa next course of action. Terus setengah tu berhentikan pekerja, ataupun ada sebahagian tu dia merge dengan syarikat lain. Mungkin bagus, mungkin tidak kan, tapi keputusan itu dibuat dalam masa yang singkat dan tergesa-gesa jugalah, few weeks, whereas kalau kebiasaannya orang nak buat keputusan berkenaan dengan bisnes ni makan bulan, ada yang makan tahun juga. So itu yang penting. Okay. Sekejap. Okay, berkenaan dengan crisis management lagi ya. Okay. Plan atau SOP yang sedia ada, ini lebih kepada risk management plan ya. Sedia ada mungkin tidak merangkumi respon berkenaan dengan situasi pandemik sekarang. Saya rasa inilah masanya yang sesuai untuk kembangkan lagi risk management tu kepada crisis management, develop incident management plan spesifik kepada situation. So sedikit berkenaan dengan developing the crisis management plan ni. Salah satu komponen yang penting adalah orang yang duduk sekali, the committee who's writing the crisis management plan ni, dia kena biasa dengan situasi. Contoh halal, dia kena faham halal itu apa dan kena buat simulation. First, the people who's in the committee and develop the crisis management plan ni, dia kena fantasize lah. Apa yang boleh berlaku. Kemudian imagine benda tu apa impact yang akan berlaku kepada syarikat dalam situasi ini. Itu amat-amat penting. Okay, plan berkenaan sistem plan berkenaan sistem komunikasi yang efektif kepada semua. Okay, satu, pandemik sekarang yang akan memberi impact internally kepada production and businesses. Itu ialah nak jaga resources, macam mana nak berhentikan pekerja ke apa semua kan. Kemudian brand reputation. Dia akan impact brand reputation juga. Contohnya macam dalam situasi sekarang ni, ada syarikat tu buat indah tak indah je. Walaupun dia produce halal, tapi dia tak follow arahan PKP. So itu akan secara tak langsung akan impact juga on the brand itself lah. Kalau anyone being attacking them. Kemudian plan berkenaan dengan communication system. Okay, dalam situasi sekarang ni saya rasa crisis management plan ni pun perlu lihat kepada komunikasi. When we talk about communication ni, ada few yang penting lah. Yang pertamanya, macam mana the company dia nak communicate dengan the suppliers. Itu penting to make sure the volume tu sentiasa ada. Bagi pengilang-pengilang ni, dia orang dah ada volume bulanan atau mingguan, gantung lah berkenaan dengan raw material yang perlu ada. Itu communication channel tu penting. Lepas tu communication tu bukannya from point A to point B je. It could be to other points as well. Macam contohnya
guideline tak boleh nak kata apa sangat lah kan, tapi ada setengah-setengah syarikat tu dia punya demand for raw material tu dia dah automated melalui sistem ERP. So itu amat penting lah. Dia kalau nak terang pun it's quite a very complicated punya process. But you know, if you are one of those people, then you'll understand lah that this is very important communication ya. Must be effective. And then yang nombor 2, stakeholders ya. Communication dengan stakeholders itu penting ya. Siapa-siapa pada pihak-pihak yang ada kepentingan lah ya. Kemudian investor kalau contoh syarikat tu dilaburkan dekat dalam public listing ke apa kan. So itu pun penting juga communication. You need to tell what's going on. How do you mitigate the process during the situation. It's not just so much on the consumers. And then penting juga for syarikat-syarikat ni, bukan halal sahaja, semua syarikat lah perlu communicate effectively dengan the authority ya. Kalau ada apa-apa isu tu perlu buat laporan ke so dengan authority ni kena ada communication jugalah, dan pengguna lah so it's the best macam contoh Gardenia kan, tiba-tiba dia punya demand mendadak apa semua, so they do have a good communication platform. Okay, ada soalan. Since there is a public is more concerned on cleanliness and hygiene, do you think the public will be more concerned on what? Do you think the public will be more concerned on halal certified food after this? I would think so. As you know, most of us know that halal ni quality dia ialah faham lah kan, halalan dan thayyiban so I think generally people know the quality of halal product, but the issue now for the people like us who know the quality of halal product, the issue now is that macam mana kita nak sampaikan maklumat berkenaan dengan produk-produk halal ni kepada orang yang tak faham apa itu halal ya. Ramai yang masih tak faham lagi apa itu halal. It's good enough for us untuk tahu benda-benda yang halal ni ada kualiti dia. Contohnya, yalah, ramai dah sebut kan, saya malas nak sebut tadi. Yang orang cakap pasal kelawar, lain kali makan apa tu? Itulah dalam Islam kata tak boleh makan benda-benda macam tu, yang tak bersih, apa semua kan. So okay, good lah, but benda tu betul lah, betul. Saya memang setuju 100% kan. Halal is the best thing. But then, at this time, I guess it is the time for us to tell everybody kan, the importance of halal. The importance of halal. Satu, to tell everybody about the importance of halal. Nombor 2, about the misconception of halal. Ramai dekat luar sana yang masih lagi doubt, masih lagi being cynical about halal. Kata halal ni lah, itulah, kan sembelih lah, apa benda lah, macam-macam. And number 3, kan? Number 3, being sensitive, not provocative. Kan? Being sensitive during the situation. Being sensitive during the situation. Contohnya, yalah, situasi sekarang ni, yalah benda dah jadi, kan? Virus dah merebak apa semua. Janganlah pula mencucuk-cucuk orang. Lain kali makanlah halal kan. That's why lah halal ini bagus apa semua. So people, orang yang mendengar tu, yang telah melakukan kesalahan contohnya, dia akan terasa. Bila orang terasa ni, dia makin benci. So dia punya openness tu tak open, dia akan tutup. So, dia susah nak terima orang kata benda-benda tu lah. So, do it manually. Although, macam saya, I will never provoke lah with that kind of thing. Because I know people tak suka benda-benda macam ni bila provoke kan. Itu one thing. Itu among us. But then, what is our responsibility is that, you know, clear, memang kita akan dengar lah orang lain akan bercakap. Maksudnya, sahabat-sahabat kita, dia akan, you know, upload ataupun post statement-statement macam ni.
Tapi saya rasa it is our responsibility lah untuk peringatkan kawan-kawan kita dekat luar sana, don't be too, jangan 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 menjadi terlalu tak sensitif dengan situasi sekarang. Ya, be concerned about people's feeling. Orang bila tak suka dengan sesuatu dia akan tutup. So, you know, convey our message, but accordingly lah, bagi orang nak dengar apa message positif yang kita nak sampaikan. Ya. Okay, ada soalan lagi. Saya seorang halal eksekutif. Boleh saya tahu apa inisiatif HDC untuk industri halal semasa PKP ni? Macam saya bagi tahu tadi, at the moment tak ada bantuan khusus ya, khas untuk syarikat-syarikat halal. Semua sama sahaja. It's for everybody. Tak ada keutamaan untuk halal. Tapi apa yang kita boleh beri, bukan boleh berikan, apa yang pemain industri boleh gunakan adalah benda-benda bantuan yang telah sedia ada lah. Okey, contoh untuk syarikat-syarikat yang baru nak dapatkan halal, yang atau belum dapatkan halal ke apa, atau nak pindah tempat ke, boleh cuba dapatkan halal insentif. Ya? Boleh cuba pindah ke, I don't know, put it into your consideration, moving into halal park. Bila when it comes to halal park ni ada insentif. Ya? Including tax incentive. Saya tak tahu in detail. You have to go and check it out, or if anyone were to ask you about this, ask them to check it out lah dengan HDC. Ya, incentive banyak incentive ni. It's about like a year punya incentive kot, or two, I'm not sure lah. Tapi utilize that, ya, because bukan nak kata apa. Saya kadang-kadang bercakap dengan orang saja, bersembang-sembang, orang random lah. Kebanyakannya macam take this incentive for granted. Sayang. If I understand that not everybody boleh ambil, not everybody can, utilize this incentive. Depending on their situation kan. Kadang macam, they already made, decisions that they want to set up their operation punya plan dekat somewhere, and then tak boleh sesuka hati nak pindah ke halal park semua. I understand that, yeah. Tapi just consider about all this incentive. Sayang kalau tak guna, ya. Kemudian selain insentif pula, kita ada export facilitation. Ramai yang ini benda yang macam hotcake lah. Ramai yang mahukan produk mereka untuk dieksport. Di HDC kita memang ada trade facilitation. It is called export trade benefit program. Ya, okay. So kita akan facilitate syarikat untuk export their products to other countries. Tapi kenalah ada syarat, bukanlah sesiapa saja boleh export produk dia orang kan. When we talk about export at this point of time, agak susah sikit. Bukan susah untuk export, susah sebab the current situation lah. But you never know kan. Satu kes tu mungkin berbeza pada kes yang lain. So cuba, ya. So pastikan diri anda sesuai, layak untuk produk anda layak untuk dieksport keluar negara. Kerana yalah, nak eksport ni pun perlu syarikat yang telah berdiri teguh kan. Tapi saya percaya ramai dekat luar sana yang dah mencapai kriteria untuk ekspor dia punya produk keluar negara, tapi cuma tak jumpa jalan lagi. Mungkin HDC boleh jadi salah satu jalannya. Mungkin HDC lah itu jalannya. Cuba, talk to us. Talk, not me. Just talk to us. We will direct you to the right people to help you with this. Okay, itu trade facilitation. And then we also have halal ingredient punya portal. Although I understand banyak portal dekat luar sana, but apa salahnya kalau masuk dekat HDC pun kan, because HDC punya pun established kan. You can enter portal, macam-macam portal whatever. Lagi bagus kan, banyak portal lagi bagus ya. So itu ingredient punya, list your ingredients in the portal. And then apa lagi kita ada, banyak sebenarnya.
Training at this moment, when it comes to training as AGC, my own buat training, even even Halal Academy. I don't want to say anything about it. Nanti macam, competing apa, well, kan. But training, go. You can find all the virtual training, which is good. Yeah. And then apa lagi kita ada? Halal mentoring. Halal mentoring tu agak susah sikit lah. Although ada, tapi kalau when it comes to workshop and everything ni, kita faham lah kan. Mungkin tahun ni saya rasa memang tak boleh nak ada workshop atau training ke seminar ke apa. Memang tak boleh lah. Let's not really focus on that. Let's not really focus on that. Because I also tak tahu nak cakap macam mana. But what we can do, we communicate virtually. Macam live ni pun atau apa-apalah kan, virtual punya medium lah. Okay, so itu berkenaan dengan beberapa inisiatif by HDC lah yang kita ada. Tapi saya faham bila orang sebut inisiatif ni, kan, ini yang paling penting, ini yang orang mahu kan. Saya pun mahu ini juga kan. Siapa yang, yelah, with, using the money, and then, kita tahulah apa kita nak buat dengan the money itself. I understand that. But, itulah cakap. At this point, what HDC can give is the incentive lah bagi yang berkelayakan. The rest, untuk business punya sustainability tu, it falls under Prihatin. It falls under Prihatin. Okay, selain pada itu juga, mungkin pada bila tamatnya nanti, tamat PKP ni nanti, kita pun ada, HDC ada program, it's called incubation program. Ini untuk fokus SME and below, bukan untuk syarikat-syarikat yang besar. Apa yang kita akan buat? Kita akan buat program. Kita akan select banyak jugalah, company ratus jugalah untuk incubation program. The details belum keluar lagi. Nanti we will confirm the details on what is it that we will do. So syarikat-syarikat yang participating with this program, apa kita akan buat? Kita akan buat saringan. Yelah, kena ada saringan jugalah, bukannya semuanya boleh ni kan, yang layak kan. So kita nak cari yang potential, like around 80 potential companies ni, lebih kurang lah, saya main letak je nombor, untuk kita salurkan program-program development, program-program pembangunan. Kita akan saring syarikat ni. Contoh ada 50 syarikat. So setiap satu syarikat ni kita akan tengok apa kekurangan dia dalam industri halal. Contoh dia tak ada halal, kan? So kita akan salurkan kepada saluran yang betul untuk dia dapatkan halal, atau contoh dia punya brand dia lemah, kita akan salurkan kepada program-program yang membantu untuk dia meningkatkan branding dia. Dan juga kalau contoh dia tak banyak, market dia tak luas, kita akan salurkan juga kepada Malaysia ni lah. Dan bila kita salur tu bukannya macam campak je. Program-program tu pun ada program yang dah sedia ada, sama ada di HDC yang kita ada dan juga di luar. Kita akan bekerjasama dengan pihak-pihak luar jugalah. Bergantung kepada apa yang ada nanti. So saya rasa benda ini anda boleh tunggu ataupun boleh bagi tahu siapa-siapa yang berada di dalam industri ala kawan ke siapa ke, mungkin boleh join sekali. Okey, sebenarnya benda ni dah lama dah kita buat. Cuma ini adalah tahun terakhir. Sebelum ni dinamakan Hyper, HIPER. So boleh check it out. Dekat dalam kita punya website pun ada benda tu kot, saya rasa. Ataupun Google lah akan jumpa lah benda tu. So ini adalah bantuan yang mungkin, saya tak kata benda ni boleh bantu terus menerus untuk industry players, tapi mungkin boleh membantu sesetengah pihak untuk meneruskan bisnes harian mereka.
Okay, soalan seterusnya, apa kriteria minima untuk syarikat join trade facilitation export under HDC? Okay, to be honest, saya tak berapa ni sangat. Dia bukan department saya, tapi saya tahu ada. Cuma saya diberitahu kalau ada sesiapa yang layak, jumpa, terus inquire je dengan department halal Halal Park lah, World Largest, nama department tu, nama unit tu World Largest Halal Hub. So dia orang akan assess syarikat tersebut, sama ada cukup kriterianya. Kalau cukup kriterianya, dia akan masukkan dalam program. Saya tak boleh nak sebut sebab itu di luar saya punya ni lah scope. Mungkin boleh refer kepada department tersebut. Okay, soalan seterusnya, is ensuring the availability, sustainability and affordability of halal raw materials, ingredients, additives, etc. A risk or crisis management plan? Okay, sekejap I want to extend the questions. Okay, and then the question number 2, does HDC's trade facilitation also look into the aspect of upstream supply chain to ensure manufacturers have the halal sources to produce their products for local and export consumption? Okay, let's go to the question number 1. Is ensuring the availability, sustainability, and affordability of halal raw materials, ingredients, additives, etc., a risk or crisis management plan? It is definitely a risk management plan. Definitely a risk, but it can also fall under crisis management plan. But I would recommend that this will be the risk management plan, because the sustainability of your supply, it can happen not just during things like pandemic. It can happen. Bird flu yang bukan pandemic pun will impact on that. It could be so many other things. Banyak possibilities yang boleh menyebabkan supply terhenti. So please put, siapa-siapa yang nak buat risk management plan tu, please put the sustainability is part of it. Kalau contohlah siapa-siapa yang hasilkan jus, jus durian for example. Jus durian for example. So all this while dia ada banyak supply buah durian apa semua. Tiba-tiba contohlah, tiba-tiba ada satu kawasan dekat somewhere lah, contoh dia ambil durian tu dekat Pahang. Tiba-tiba ada macam cakap, kira ada macam satu syarikat, dia orang ambil the land and they develop the land. So sebahagian syarikat, okay, macam ni lah. Okay, ada ladang durian, kebun durian dekat Pahang contohnya, besar. Kebun tu dikelilingi oleh hutan, dikelilingi oleh hutan, dan kat situ kononnya ada sebuah gunung, ada gua dan sebagainya. Tiba-tiba ada datang satu syarikat developer ni, dia demolish hutan tu untuk build something. Tiba-tiba selepas itu durian punya yield jatuh. Because of why? Because hutan tu telah demolish, and then kelawar-kelawar, which is punca the Wuhan thing, kelawar-kelawar dah tak ada tempat tinggal, mungkin migrate to other places. So kelawar tu akan beri impact kepada durian tu, which pokok durian tak boleh nak berbuah. Sebab proses pendebungaan durian tu adalah kebiasaannya melalui kelawar. So benda tu akan secara langsung, tak langsung dia akan impact kepada supply buah durian untuk menghasilkan jus durian. So these are one of the things yang could impact on the sustainability. Very important. Banyak benda lain lagi lah, saya entah sebab seorang-seorang bercakap ni kan. So that is what I can imagine. So yes, itu adalah risk management plan.
Okay, soalan nombor 2. Does HDC's trade facilitation also look into the aspect of upstream supply chain to ensure manufacturers have the halal sources to produce their their products for local and export consumption? Okay, I would think not so much on the upstream level. This is what I understand lah, based on the program. It's more of a downstream punya people, downstream punya industry. Whereas kalau we are talking about upstream ni, berbalik kepada the ministries lah, yeah, to ensure the sustainability of the raw material itself. But HDC punya facilitation ni fokus kepada itulah, like I said, downstream punya produk-produk yang more towards on the counter punya produk ke, atau the one that can be sold kat dalam supermarket ke, and those kind of stuff. Kalau upstream ni, yelah, kalau upstream pun biasanya dia orang dah direct and the ministry biasanya. Kalau contohnya meat punya produk, it falls under veterina apa semua kan, Ministry of Health lah, to make sure everything ada, and the kind of supply regulation apa semua, the point of entry, itu benda-benda yang kalau contoh minyak pun, minyak sawit ke apa ke, itu falls under Felda ke apa ke kan, the palm oil punya board ke apa ke. So tak sangat. So what HDC is focusing is more towards the downstream punya lah. But it is not limited to the downstream punya level. It also upstream punya. If let's say we receive an inquiry about, this particular inquiry comes from the upstream, we'll be happy to help. Yeah. So when it comes to HDC, we help everybody, not just a specific target. Nah, yang tak halal tu tak lah kan. Yang halal lah, yang halal related. So we help everybody in halal. We help. Yeah. Okay. Ada soalan lain? Penat cakap seorang-seorang. Because I cannot see who's viewing. Kalau macam I can see people who's viewing, and then it will be like, tak adalah macam bercakap seorang sangat. Any questions? Kejap. I want to open some. Ada juga messages from phone. Tak sempat nak baca. So tak boleh. If you have any questions, then you have to put it in the Facebook. Takkan ni kot kan. So I have to focus on one thing lah. Okay. I am reading some of the impact lah kat dalam ni ya. I am looking at PwC's punya page. So dekat dalam tu 6 key areas of focus for organizations during this COVID-19 punya pandemic, the response. Dia kata dekat sini, number 1, like I said, crisis management and response. Everybody needs to have this, crisis management. Develop your management apa semua. And then number 2 is workforce. Beyond human welfare, there are other people challenges to tackle, including how to support remote working at scale. Ini for everybody lah, but for halal people as well, halal company as well, you need to put into consideration lah about people working remotely kan. But when it comes to production, macam mana nak panggil pekerja kan, apa semua agak susah sikit lah. And then pekerja pula, you have tambah-tambah macam wanita. Okay, a little bit sensitive. Wanita yang bekerja. Bila musim-musim macam ni, ini nampak macam perkara remeh, tapi sebenarnya tidak. Wanita yang bekerja. Kalau bukan PKP, anak dia orang sekolah. Masa PKP, anak kat rumah. Siapa nak bela anak kalau bonda-bondanya tiada di rumah? Kalau ayahnya juga terpaksa bekerja. Ini sebenarnya orang jarang sebut perkara ni. Bila cuti sekolah, anak-anak di rumah. So everybody, people need to
take this into consideration. Although I don't have a family, I mean like I do have a family, my mom and all that lah, but I'm not married and I don't have kids. But still, I mean like benda-benda ni adalah penting ya. So it will impact on the effectiveness of our working place, especially when it comes to kilang-kilang ni apa semua. Right. Okay. And then dekat dalam page ni lagi, workforce satu, and then operation and supply chain kita dah bincang lah tadi ya. Kemudian finance and liquidity, and then tax, trade and regulatory, and then the last one will be strategy and brand. Okay, what I can say during this MCO, maybe people can take advantage out of this. I would love to see that. Not taking advantage in a bad way, meaning that, people can take advantage nicely lah, when it comes to branding. Halal, kan? Like, macam orang cakap, just don't provoke people. Just say that, use halal product. Use our halal product. Our halal product is, doesn't contain, harmful, hazardous animal. Stuff like that. Yeah, be positive. This is the time for halal to shine in a way. Yeah, although despite the situation, kekangan kewangan nak promote advertising apa semua kan, this is the time, I guess. Okay, I've been talking for 50 minutes already. Okay, ada soalan. Memandangkan kita dalam krisis COVID-19 dan penghasilan vaksin masih sedang dibangunkan, apa pandangan Ustaz? Am I an Ustaz? I don't know, up to you. I don't mind. Kan korang nak panggil apa, just, don't expect me to, act certain way lah, because Ustaz ni dia ada reputation dia, saya tak berani. Although that saya belajar syariah apa semua, saya sebenarnya pandang tinggi that status Ustaz tu. Suka hatilah nak panggil apa pun. Apa pandangan Ustaz berkenaan penghasilan vaksin dan elemen halal yang perlu dititik beratkan bagi bakal pengeluar halal? Bagus. Kalau ada vaksin halal, memang bagus. Saya sokong 100%. Dan kalau ada vaksin pun, dia bukan intend to make it halal, but it is halal. Go all out. Bagi tahu semua orang, this is halal. Bagus. But satu. Please be careful. Please, at this moment of time, we know our people, not just Malaysian, Muslims in general, yang tak nak ambil vaksin kerana kalau contoh vaksin itu bukan daripada punca yang halal. Saya tak nak argue benda ni because, I think the best people, kalau it happens, the best people that, people need to refer to is our ex-Federal Mufti, our current Menteri Halal Wal Agama is the best lah to explain. If let's say ada vaksin for COVID-19 yang contohnya berasal daripada swine, pada babi, I would want him to explain to everybody that benda ni orang Islam pun patut ambil. Kalau berlaku. But, yalah. Tapi bagi penghasil-penghasil pharmaceutical apa semua ni yang nak menghasilkan vaksin halal tu, I would support them. Go for it. Go for it. But jangan pula bila ada vaksin untuk COVID-19 nanti ni bukan daripada sumber halal, orang pula kecam. Jangan macam tu ya. Jangan macam tu. Bagaimana perancangan status kilang vaksin di Anstek? To be honest, saya tak ada maklumat berkenaan dengan perancangan status kilang vaksin di Anstek. Saya tak ada maklumat berkenaan dengan perkara tersebut. Okey. Soalan lain? Ada soalan baru? Sonok sikit bercakap. Tak ada soalan ni macam... Okey. Ada satu lagi, ini point yang saya nak sebut. Berkenaan dengan digital ataupun virtual. Digital lah senang cerita. Sekarang ni semua orang nampak everything. Saya rasa semua orang yang bekerja semua sekarang
menggunakan teknologi. Okay, the word is technology. Everybody. Kalau bukan video conference, kalau bukan live pun, your telephone. Kan? Semua bekerja dengan teknologi sekarang, tak dapat lari daripada teknologi. Even kalau buka gerai makanan pun, still teknologi Grab lah, apalah, apa semua tu. So, technology, I think it's about time. Inilah masanya kita berganjak dari secara menyeluruh. Industri kita berganjak ke satu tahap yang lain. Iaitu digital punya teknologi. Contohnya, when it comes to the halal monitoring, why don't we do it through digital format? Bukan kita replace, no, we do not replace, we enhance it. Why can't we, with all this technology yang dah ada sekarang ni, why can't we make it as a real time punya monitoring? Saya letak diri saya sebagai seorang pengguna. Produk-produk halal yang saya beli tu, I wish that saya boleh tahu apa proses dia daripada upstream sampai ke tangan saya. Kan, the quality. Okay, bila benda ni saya cakap, so it's about the blockchain lah, kan? And the blockchain is part of it lah, kan? So this is the time saya rasa untuk kita berganjak kepada teknologi yang baru. Benda ni agak susah bagi setengah people, but I don't think that benda ni tak boleh berlaku. Cumanya dia perlukan pemahaman yang betul dan support dari semua pihak untuk berlaku. Apa maksud saya kat sini? Sekarang ni kalau tengok balik, semua teknologi itu semuanya berkisar kepada handphone. Semuanya maklumat dekat handphone. So let's take a look at phone lah. It can track everything. So it will be best lah kalau if we can do that, the technology dalam operation. Saya faham syarikat-syarikat yang besar, mereka semua ada ERP, ada Oracle, ada SAP dan sebagainya. So itu bagus, tapi dalam kebanyakan syarikat ni saya tak nampak lagi. Susah nak jumpa. Bukan susah, tak nak jumpa lagi. Saya tanya macam-macam syarikat kan. Diorang ada SAP lah, Oracle lah, apalah, ada apa tu, Dynamics lah, apa benda. Diorang tak monitor halal through this. Sayang. Because you already produce your data through all this platform yang dah ada. And then semua maklumat-maklumat tu, it is transferred into data format. In data format. Tapi when it comes to halal monitoring, semua through internal audit sahaja. Internal audit tu perlu ada, tapi sayang tapi ialah perlu ada, tapi kalau pergi tengok pun setahun sekali je pergi buat kan internal audit kan. Itu yang bagus. Yang tak bagusnya, yang kurang memuaskan tu macam buat ala internal audit, bila kita tengok balik report-report internal audit tu macam apa ni kan, macam tak menyeluruh. So I think it's about time kita tengok pula kan, macam mana how can we help people to monitor the halal through data yang diorang ada kan. Sebab saya rasa 75% data, kalau untuk syarikat besar lah yang menggunakan ERP, SAP, Oracle semua ni, the data is there kan. So someone or some people need to do something about this lah. Whoever wants to come up with a platform, do it. It's about time. So people can monitor the monitoring halal real time. That's the best lah. Or you can help JAKIM to diorang boleh tengok monitoring the activity, halal activity real time. Anytime diorang nak tahu, diorang just click in their laptop and tengok ada apa isu tak berlaku kan during this time. And then part of that kena ada physical audit juga kan. So it's about
Macam itulah halal monitoring. This is the time. And it will support whatever halal blockchain lah yang ramai trying to develop. I have issue when it comes to blockchain. Halal blockchain specifically. Banyak orang nak buat, tapi I support all the halal blockchain. Tapi macam mana nak buat halal blockchain kalau data yang diperlukan tidak mencukupi? Saya tak rasa data yang ada tu mencukupi. Kalau pergi dekat syarikat-syarikat ni, bila tanya dia orang data, saya buat audit, internal audit lah. Tak ada. Semuanya information, bukan data. Semuanya adalah maklumat. Maklumat, jangan cakap automated, itu semua manual. Maklumat sahaja, on papers. So that's what I'm saying. So kalau monitoring tu, someone can develop simply, just a simple punya, tak terlalu complicated, through phone, for micro businesses and SME and below, it will be great. Sebenarnya dah ada dah, tapi bukan on halal lah. Kalau tengok macam Microsoft Dynamics kan, ada dah. Enterprise punya system, ada dah. So, someone go and tiru and do it for halal. Okay, dah lari topik pasca halal. Yalah, benda ni pasca halal lah kan. Okay, so dah pukul 3.30 dah. Saya rasa masa pun dah tamat lah sepatutnya ya. Okay, ada soalan? Tak ada ya. Dengan itu sebelum tu saya nak minta maaf kalau ada kekurangan apa yang diberikan. Saya tak pernah lagi buat live cakap seorang-seorang macam ni, tambah Facebook. Kalau seronok-seronok tu adalah, tapi untuk betul-betul bagi ni tak ada. So dan saya pun agak relax cakap seorang-seorang. Kemudian saya nak minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Memang ada lah terkasar bahasa. Dan saya nak minta maaf juga kalau ada benda yang saya cakap tu lain bunyinya, tapi niat saya sebenarnya satu je. Saya nak membantu semua apa yang saya ada, yang saya boleh bantu kepada semua lah. Itu je. Selama saya ada dalam industri halal ni, niat saya satu je, nak membantu ummah sendirilah. Apa yang saya telah dilahirkan dalam ummah dan saya nak contribute balik, itu je. Apa yang saya mampu, itu je. Itu niat saya. Kalau ada yang inilah rasa terguris ke apa ke. Dan saya nak ucapkan selamat maju jaya macam sesuai pula kan. Semua sekarang tengah ada ni. Saya berharap anda semua sihat, berada di rumah, bisnes berjalan ya, dan menghadapi cabaran ini dengan cekal. Dan saya doakan kita semua akan keluar pada situasi yang tak berapa cantik ini dengan aman damai ya. InsyaAllah, itu saya punya doa. Saya bukan saja-saja sebut je, it comes from my heart lah, because I want to see everybody be successful. Okay, dengan itu saya ucapkan stay at home, duduk rumah, jangan keluar. Doesn't matter kalau anda tahu nak social distancing ke apa, just help everybody lah. I mean like we've come so far. Dah dah sebulan lebih dah kita duduk rumah. So jangan put our effort, everybody's effort, two ways. Pesan kat orang lain. I know siapa-siapa yang tengah view ni semua macam faham. Just pesan kat orang lain. Don't put our effort like one nation effort two ways. So itu je lah. Dan akhir kata, selamat segalanya dan Assalamualaikum.